أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutilah akan hari akhirat yang padanya seorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya. Dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Dan dialah jua yang menurunkan hujan dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung. Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok, sama ada baik ataupun jahat. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Kita berada pada penafsiran 2 ayat terakhir surah Luqman. Surah yang ke-31 pada juzuk yang ke-21. Itu ayat yang ke-33 sehingga ayat 34. Sekaligus menutup penafsiran atau di mana surah ataupun ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan dan mengisahkan tentang perintah Allah SWT supaya manusia takutkan Allah. Dan menjelaskan tentang kunci kepada perkara gaib yang menjadi milik mutlak Allah Ta'ala. Kalau sebelum ini kita telah jelaskan tentang dalil-dalil ketauhidan Allah daripada awal surah sampai akhir surah. Maka bertepatanlah perbicaraan atau ayat yang berikutnya menyuruh manusia takutkan Allah. Kerana sudah jelas bahawa hanya Allah yang berkuasa. Sudah jelas bahawa hanya Allah yang mencipta. Sudah jelas menunjukkan bahawa Allah yang akan menghisap manusia. Kerana itu takutlah Allah. Kerana itu berhati-hatilah dengan tindakan kamu yang mungkin mengundang kemurkaan Allah. Kerana kamu semua wahai ilmu yang tertentu yang tidak diketahui melainkan Allah. Ilmu yang berkait tentang bilakah kiamat. Kerana manusia bila mereka sudah terpaksa aku bahawa yang berkuasa itu Allah. Yang mencipta itu Allah. Lalu sebahagian manusia akan pergi kepada cabaran mereka. Atau dengan kata lain mereka akan mencabar dengan berkata kalau begitu bila kiamat? Apabila orang-orang kafir ini sudah tidak mampu menegakkan hujah mereka tentang ketuhanan, tentang kerasulan, tentang kebenaran Al-Quran dan tidak mampu lagi menolak tentang adanya hari kiamat. Lalu mereka memperli dengan berkata kalau begitu bila kiamat? Maka Allah Ta'ala menjelaskan tentang ilmu tentang kiamat milik Allah secara mutlak. Maka Allah tidak ditanya bila kiamat, tetapi manusia yang perlu bersedia tentang kiamat. Allah tidak perlu ditanya bila kiamat, tapi manusia yang perlu bersedia. Sebagaimana kita tidak perlu bertanya bila mati. Bila saya akan mati? Kamu tak perlu tanya bila kamu akan mati. Tapi kamu bersedia untuk mati. Maka itu lebih beri manfaat pada kamu daripada kamu bertanya bila. Kerana orang cuba tanya bila kerana mencabar Allah Ta'ala. Lalu mereka tanya bila kiamat. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, diriwayatkan daripada Mujahid. Datang seorang lelaki Badui. Namanya Haris bin Amri. Setengah menyatakan dalam riwayat Qatadah, namanya Waris bin Amri bin Harisah. Dia datang untuk mempersendakan Nabi SAW. Lalu dia berkata, isteriku mengandung. Maka beritahu kepada aku tentang anak yang dikandungnya. Kalau kamu Nabi, isteri aku mengandung sekarang. Beritahu anak aku dan jantinanya aku. Kemudian dia kata, dan negeriku sekarang ditimpa dengan kering kontang atau kemarau yang panjang. Beritahu aku bila turun hujan. Wa qad alimtu mata wulidtu. Aku tahu bila aku lahir, kata Badui. Maka beritahu aku bila aku mati. Ya, aku tahu aku lahir bila. 55 tahun 75. 55 tahun 85. Tapi bila aku mati, kata Badui. Pencabar. Kalau tahu dia tentang dia lahir pun lepas dia dah besar baru dia tahu dia lahir bila. Masa baby mana tahu dia lahir bila. Aku tahu waktu aku lahir, maka wahai Muhammad kalau betul kamu Nabi, beritahu aku bila aku mati. Maka turunlah ayat tentang 5 ilmu yang khusus kepada Allah. Allah tak akan beritahu. Yang kekal menjadi rahsia sehingga manusia bertemu dengan Allah
sebagai ujian keimanan. Baik, ini sebab turun ayat yang kita bacakan pada malam ini, ayat 34 atau 33 hingga 34. Kita lihat penafsiran yang disebut oleh para ulama tafsir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maksud wahai manusia, wahai sekalian manusia. Sama ada kamu kafir ataupun kamu orang beriman. Khitab ini, perintah ini untuk semua manusia. Tanpa membezakan apapun agama, apapun jantina. Untuk menunjukkan Allah Tuhan semua. Tuhan bagi semua manusia. Sebab itu kita dapati banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menyebut ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Kalau Allah Ta'ala nak menyedarkan sesuatu pada manusia, maka Allah menyebut wahai manusia. Tapi kalau Allah nak beritahu tentang hukum, Allah akan sebut wahai orang beriman. Itu beza panggilan wahai manusia dengan wahai orang beriman. Sebab dalam Quran kita akan sebut ya ayyuhallazina amanu atau ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas artinya satu pemberitahuan penting Allah Ta'ala pada semua manusia. Kalau Allah menyebut ya ayyuhallazina amanu, memberitahu bahawa Allah nak menjelaskan satu hukum yang perlu dipatuhi oleh orang beriman. Baik, kenapa orang beriman yang disuruh menurut perintah Allah? Bukankah orang kafir juga ditanya tentang perintah Allah? Ya, kerana orang beriman akan menjadi contoh dan ikon. Sebab itu orang beriman yang melazimi perintah Allah, dia menjadi contoh dakwah sehingga menyebabkan orang masuk Islam. Sebenarnya kita katakan kalau seorang beriman tu jaga solat, dia jaga aurat, dia jaga halal haram, ia mempengaruhi atau akan menjadi aspek dakwah pada umat lain. Kalau mana orang masuk Islam hanya melihatkan orang Islam sedang solat. Atau kerana orang Islam menjaga halal haram. Maka dengan itu dia jadi dakwah. Sebab itu rahsia, bila menyebut wahai manusia, perhatikan buka Al-Quran. Bila kita baca ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhan nas, pasti ada pemberitahuan besar selepas itu. Imam Allah kata ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami jadikan kamu di kalangan lelaki dan perempuan berpuak-puak berbangsa-bangsa supaya kamu berkenalan, bukan untuk berbalah. Allah beritahu benda besar. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah pada Tuhan kamu. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Gempa kiamat itu dahsyat. Allah nak beritahu semua, kerana bila gempa semua kena, beriman atau kafirnya. Bila Allah menyebut dalam ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai ya ayyuhan nas, bila Allah menyebut ya wahai manusia, takutlah kamu pada Allah yang menjadikan kamu daripada satu nyawa, satu jiwa, dan dijadikan daripada jiwa itu pasangannya, yakni Adam dan Hawa. Ini pasti ada berita besar. Maka Allah sebut ya ayyuhan nas, hei manusia, ittaqu rabbakum. Takutlah kepada Tuhan kamu yang sebenar. Bukan berhala, bukan semua lain pada Allah. Rabbakum, perkataan Rabb, kita dah sebut istilah Rabb dengan ilah. Apa beza dia? Ilah dan terjemahan Melayu juga makna Tuhan. Rabb juga Tuhan. Rabb bermaksud yang menguruskannya semua. Ia bukan sekadar makna Tuhan, tapi ia menguruskan ajal kamu, rezeki kamu, hidup kamu, mati. Yang menguruskan sistem kamu. Maka bila sebut ilah, ia satu bentuk makna Tuhan. Kalau sebut Rabb, menguruskan. Sebab itu kita baca dalam Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak baca Alhamdulillahi Ilahil Alamin. Sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita tak baca dengan kata Ilahil Alamin. Kita baca Rabbil Alamin. Kenapa? Allah yang uruskan semua. Rezeki kita Allah uruskan. Hidup mati kita Allah uruskan. Bangkit kita ialah Allah uruskan. Semua kehidupan kita Allah yang uruskan. Zahir nampak macam kita, hakikatnya Allah. Zahir nampak pada tangan fulan bin fulan, ibu, ayah, sekian orang, hakikatnya Allah. Rabbul Alamin. Wahai manusia, takutlah kamu pada Tuhan kamu yang sebenar. Yang menguruskan tentang kamu dengan mencipta dan mematikan. Dengan memberi rezeki atau menahannya. Itulah Rabb kamu. Wakshaw yawman la yazzi walidun an waladihi. Dan takutlah kamu pada hari di mana seorang ayah tak boleh tolong anak dia. Ayah ke mak. Tuan-tuan, di antara kecenderungan ibu ayah ialah tolong anak. Itu cenderung dia. Bahkan hari ni mak ayah kerja dengan begitu keras untuk apa? Anak. Kalau hari ni ayah dan mak bercuti kerana anak. Kenapa cuti anak lah Ustaz? Nama tak jalan. Itu kita bawa anak jalan. Memang cenderung nama ayah, nama mak pada anak.
Kenapa ni tak datang kuliah? Anak tuition ustaz. Kita tak datang kuliah. Cenderung pada anak. Itu fitrah. Kenapa ni? Sebab anak dia ada ni. Nak celebrate hari jadi dia ustaz. Kita pun teman dia. Manusia yang bernama ibu ayah cenderung untuk protek anak. Itu fitrah. Maka Allah kata, ya di dunia. Ibu ayah fungsinya begitu. Tapi tidak di akhirat. Di akhirat kelak kata Allah, takutlah pada hari di mana seorang ayah tidak boleh menolong anaknya. Walhal saya katakan kecenderungan mak ayah mesti tolong anak. Ramai mana mak ayah berhutang untuk anak-anak. Berhutang belajar, hutang kahwin, anak nak kahwin, mak kena hutang. Ayah kena hutang. Kenapa kecenderungan ibu ayah? Itu fitrah. Kita tak boleh kata salah, itu fitrah. Tapi Allah nak sebut, benda tu tidak bermanfaat akhirat kelak. Kerana seorang ayah dan seorang ibu juga sedang menjaga dirinya daripada azab Allah. Bagaimana mampu dia tolong anak-anaknya. Kemudian kata Allah, wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Dan tidak juga anak boleh pelihara atau jaga ibu ayah dia. Anak pun tak boleh. Mula-mula kita tengok Allah mulakan kecenderungan mak ayah untuk jaga anak. Kemudian barulah Allah menyebut kecenderungan anak untuk protek mak ayah. Mana ni? Dua-dua ni mana kuat kecenderungannya? Kecenderungan mak ayah lebih kuat. Sebab itu Allah memulakannya. Mak ayah lebih kuat protek anak-anak berbanding anak-anak protek mak ayah. Tu kita sebut anak soleh, saya akan jaga mak saya, jaga ayah saya. Tapi apa beza? Bezanya ialah si anak walau sebagaimana taat dia pada mak ayah, dia mengetahui bahawa tak lama lagi mak dia ni akan mati. Dia tahu noktah. Bagi mak ayah pula, dia tak akan menyangka anaknya akan mati. Tak akan. Dia cuma melihat anaknya akan membesar. Anaknya akan berjaya. Itu je. Kita anak, sesoleh mana pun kita pun nampak. Tak lama dah, mak pun dah tua. Seumur dia pun dah lebih. Dah lebih dah dapat subsidi. Seorang anak lebih bersedia untuk mati mak ayah dia berbanding seorang ibu ayah bersedia untuk kematian anaknya. Tanya mak ayah, bersedia tak untuk kematian anak-anak? Tak bersedia. Sebab kita harap dia besar, dia kahwin, dia ada anak cucu. Tapi tanya anak-anak, macam mana perasaan awak tentang mak ayah awak? Bersedia tak dia akan mati? Yelah, saat dia pun dah tua, sakit lutut rasa. Hidup pun tengok macam kesiang pula hidup. Biarlah dia lihat, kadang-kadang kita doakan. Ini fitrah. Kerana itu Allah memulakan fitrah yang kuat. Naluri ayah dan mak pada anak kuat. Pun begitu akhirat kelak tak boleh beri faedah. Dan naluri anak-anak untuk jaga mak ayah pun tak akan beri faedah akhirat kelak. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Bila kita sebut tentang janji Allah benar, janji tentang kebangkitan semula, janji tentang pahala, tentang dosa, tentang azab, tentang hukumannya, muakkadun husuluhu, pasti akan berlaku. Mesti akan berlaku. Wala syakka fi, wala khulfa li wa'dihi. Tak ada ragu padanya, tidak akan dimungkirinya. Allah tak akan mungkir apa yang Allah janji. Kalau Allah janji azab, maka azab. Allah janji pahala, maka pahala. Maka kata Allah, janji Allah itu benar. Kerana itu Allah Ta'ala berkata, bila janji Allah benar, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Jangan terpesona dengan kehidupan dunia. Sehebat mana pun dunia, maka ianya akan berakhir dan pergi jua. Sebagaimana sehebat mana pun dunia, ia pasti akan menamatkan usia kita. Contoh ada 2 malam yang paling diingati dalam kehidupan manusia. Malam di mana kita berkumpul dengan anak beranak kita. Seorang ayah kumpul dengan anak-anak dia, berkumpul dengan isterinya, tawa gembira, seronok. Sebab apa? Baru start cuti sekolah. Seronok anak-anak kumpul kat rumah. Kita berkumpul di malam hari. Kita, pasangan kita, anak-anak kita. Lalu kita bergelak ketawa, bernostalgia, gembiranya malam tu. Itu malam yang tak akan dilupakan. Yang kedua, malam bila berlakunya kematian. Hari di mana kita mati. Salah seorang yang tersayang mati, maka berkumpul keluarga. Maka tangisan mula memenuhi rumah. Orang yang dahulu gelak ketawa bersama kita, hari ini menangis untuk menghantar orang paling kita sayangi di alam kubur. Yang kita namakan malam pertama di alam kubur. Yang menangisi para ulama, yang menjadikan lidah para hukamat keluh. Ahli bijak pandai bertutur dan berkata-kata,
bila mengingati malam pertama di alam barzah tidak mampu berkata-kata. Yang menjadikan syair mati pada penyair, pada penyanyi, maka waktu itu mereka terdiam sepi, tak mampu melagukan lagi nyanyian. Kerana dia penuh dengan kesedihan. 2 malam ini pasti kita akan ingat di dunia. Satu malam kita berkumpul semuanya keluarga kita dan bergembira. Kita akan ingat malam ni. Tak kira malam raya, malam apa. Ini malam diingati. Sebab berkumpul keluarga. Satu lagi malam berkumpul untuk menangisi kematian. Siapa akan kita ketangisi? Mungkin ibu kita, mungkin ayah kita. Mungkin orang tangisi kita. Untuk hantar kita. Melihat ataupun mengingati apa yang berlaku pada malam pertama di alam barzakh, di alam kubur. Sebab itu kata Allah, wahai manusia, janji Allah itu benar. Jangan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Kerana kehidupan dunia akhirnya berakhir dengan kesedihan. Kehidupan dunia tak akan berakhir dengan kegembiraan. Kalau kita melihat nikmat dunia. Tapi kalau kita melihat nikmat akhirat, ia berakhir dengan kegembiraan. Melihat janji Allah yang benar. Tapi kalau manusia yang cuma memburu dunia, maka semua kehidupan manusia sehebat mana, seagung mana akan berakhir dengan tangisan. Yang namanya yang agung, sultan yang di-Pertuan Agong juga berakhir dengan tangisan. Yang namanya yang terkaya di dunia berakhir dengan tangisan. Yang bernama terkuat dan tergagah di dunia berakhir dengan tangisan. Melainkan orang yang melihat akhirat, dia akan berakhir dengan kegembiraan. Sebagaimana kita sebut dalam kuliah subuh kita, al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian itu jambangan kegembiraan orang beriman. Bagi orang yang cuma melihat dunia, kata Allah, jangan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Kerana akan berakhir segala-galanya. Wahai yang bergembira dengan kekayaannya, sudah berakhir kegembiraan kamu. Wahai yang berseronok dengan segala hiburan, sudah berakhir keseronokan kamu dalam hiburan. Wahai yang bergembira dengan setiap permainan, dengan setiap nyanyian, sudah berakhir keseronokan kamu. Wahai yang bergembira bertemu dengan kawan-kawan, teman taulan, sudah berakhir pertemuan kamu. Wahai orang yang gembira dengan jawatan, dengan kuasa, dengan kerajaan, sudah berakhir tempoh ini. Wahai yang seronok dengan harta benda dan kekayaan, sudah berakhir kekayaan kamu. Wahai yang suka buat maksiat, sudah berhenti maksiat kamu. Wahai yang melakukan taat, juga sudah tamat peluang kamu. Inilah dia nama kehidupan dunia. Dia akan mengakhirkan segala benda yang kita baru nak mula. Manusia menyangka dunia ni dia baru nak mula dan dia akan terus bermula. Tak. Dunia ni kadang-kadang kita tak sempat mula, dia dah berakhir. Tak sempat mula, baru nak rasa. Baru nak rasa sikit. Esok nak rasa bonus gaji dan malam ni dah pergi. Baru nak rasa gerbang perkahwinan, tiba-tiba dah pergi dah kita. Baru nak rasa gembira anak, baru dapat kerja, tiba tak sempat gaji pertama, pergi dah kita. Kerana dunia itu cuma menjanjikan pengakhiran, bukan menjanjikan permulaan. Tetapi akhirat menjanjikan permulaan yang tiada akhirnya. Dunia, tuan-tuan, ialah akhir, pengakhiran. Baru, saya kata baru kita nak start, kita dah akan nampak dia akan stop. Baru nak start, dia dah berhenti. Semuanya akan berhenti. Nyawa kita akan berhenti. Ini detupan ataupun deguban jantung kita akan berhenti. Ini tempat dunia. Kita dah buat segala-galanya untuk jadikan kita hidup sihat, dia akan berhenti. Saya baru mula nak sihat, baru hari ni nak jogging, mati dah hari ni. Baru hari ni nak start beli rumah baru. Tuan-tuan, kita dengar berita dan cerita. Ramai mana yang sedang membina rumah baru bercita-cita untuk mendiaminya, tidak sempat dia memulakan. Ramai mana yang sedang membina bangunan dan pejabat untuk dia diaminya, untuk memulakan operasi perniagaannya, tidak sempat memulakan. Baru kita dengar orang yang beli tanah yang berangan-angan untuk bercocok tanam, menuai hasilnya, tidak sempat untuk menandatangani perjanjian. Semuanya kita lihat. Dan semuanya bukti bagaimana dunia ini menipu. Yang ini menipu pada harapan kita. Yang dunia yang beri harapan memang tak akan berikan kepada kita harapan semua. Sebab itu kita melihat kepada harapan akhirat. Dalam hadis, Nabi SAW mengingatkan kita. Man kanatid dunya hammahu, farakallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainai, wa lam ya'tihi dunya illa ma kutibalahu. Siapa yang cita-citanya cuma dunia, maka Allah Ta'ala akan jadikan huru-hara kehidupannya. Tak tersusun kehidupannya. Dan Allah menjadikan dia sentiasa merasa tidak cukup pada pandangannya. Pada pandangannya tak cukup.
dan tidak akan datang dunia melainkan apa yang telah dicatatkan baginya. Tetapi waman kanatil akhirah niyatahu. Siapa yang akhirat niatnya, niat ni nak akhirat. Saya duk meniaga ni ustaz untuk akhirat. Saya buat ni buat tu untuk akhirat. Jama'allahu amrahu. Allah akan susun kehidupan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan dalam hatinya kaya. Yang orang yang nak dunia, matanya nampak tak cukup sentiasa pakai. Yang menginginkan akhirat, Allah jadikan hatinya kaya. Dan wa ta'tihi dunya wa hiya gharimatun. Dunia dalam keadaan datang dan keadaan tunduk. Ada orang kata, saya susahlah kalau kita belajar tahu hukum hakam. Ni tak boleh, tu tak boleh. Saya nak cari dunia tanpa tahu hukum hakam. Kan senang boleh belaka. Ni kalau kita nak cari rezeki. Lepas tu kita mengaji hukum hakam. Ni tak boleh, ni syubhah, ni haram. Payah meniaga ni. Yang ni haram, yang ni syubhah. Banyak mana je untung saya ni. Baik saya tak ikut hukum lah. Saya nak menipu, saya nak terlibat dengan riba, terlibat dengan judi. Jadi untung banyak, tak payah cerita hukum. Kita katakan pada dia, kalau seluruh hukum kamu langgar, dunia pun tak akan datang banyak pada kamu. Banyak tu juga datang. Yang menipu, yang rasuah, yang berjudi, tekan nombor ekor. Akhir dunia datang sama dengan orang yang cari halal. Barangkali yang halal tu lebih banyak. Saya cari cara halal. Dapat sehari RM100. Ni dengan menipunya dengan sekian-sekian, bengkak muka kena buku dia. Dia ingat, dengan bebaskan diri dia hukum, dia dapat kumpul dunia banyak. Tak boleh. Dunia datang dengan peraturan Allah. Dia bukan datang dengan keinginan kita. Setengah menyangka, kalau saya langgar segala hukum hakam, saya akan dapat dunia lebih banyak. Orang kuliah maghrib, saya kerja buka kedai. Orang solat jemaah, saya pun kerja juga. Orang beraya, solat raya, saya kerja juga. Mesti saya akan jadi lebih banyak. Siapa cakap lebih banyak? Cuba buat, kita tengok siapa banyak. Dengan orang yang ikut peraturan Allah. Dengan langgar semua peraturan Allah. Dan kita tengok siapa banyak rezeki. Adakah mutlak begitu? Tidak. Dia langgar segala hukum hakam, akhirnya banyak tu juga dia dapat. Ciput tu juga. Dia pergi mengair ikan, tak solat Jumaat. Tak mungkin dapat sebakul ikan. Kalau memang takdir dia cuma 2 ekor gelama kecil. 2 gelama. Kita pergi lepas Jumaat ni dapat sebakul. Kalau Allah itu yang Allah izinkan, banyak tu kita dapat. Kerana rezeki berkait dengan izin Allah. Bukan berkait dengan kita katakan peraturan yang kamu buat. Semua kena ikut peraturan Allah. Siapa yang dapat rezeki dengan peraturan Allah, maka rezeki itu ditambah keberkatan. Tentang rezeki bukan isu banyak. Rezeki isunya berkat. Allah tidak pernah jadikan kebahagiaan pada rezeki yang banyak. Siapa kata bahagia dengan rezeki yang banyak? Dan tu bertanya kepada orang rezeki yang banyak. Apakah dia bahagia? Rezeki itu bahagia dengan keberkatan yang ada padanya. Tak kira banyak sikit tapi dia berkat. Berkat ni bukan maksud sikit. Dan bukan juga maksud banyak. Tapi dia berkat. Ada orang rezekinya banyak dan berkat. Ada orang rezeki sikit dan berkat. Yang penting berkat tu ada. Ada orang kita salah faham. Bila sibuk berkat je mesti sikit. Yang penting start berkat. Sikit lah tu dapat. Kalau banyak memang tak berkat. Tapi ini salah faham. Macam ikhlas juga. Yang penting start ikhlas. Tu confirm. Tu dengan RM1 lah tu cakap benda tu. Kalau tak cakap macam tu RM100. Tu salah faham. Bila kita sebut ikhlas, terbanyak yang kita boleh bagi. Bukan tersikit yang kita boleh keluarkan. Terbanyak. Cuma bila ni je kita dapat, ialah kita kata ikhlas. Nilainya tinggi. Bukan bermaksud duit itu tinggi. Nilai. Berkat, dia bukan berkait dengan sikit atau banyak. Ialah berkat. Kerana mematuhi perintah Allah. Ada orang rezekinya banyak dan berkat. Ini Abdul Rahman, ini Uthman. Berkat, rezeki banyak. Sampai hari ni saya belum pernah baca kisah sejarah orang yang kekayaannya sampai kita dapat tengok hari ni. Melainkan Uthman bin Affan. Melainkan Abu Bakar Siddiq. Orang-orang yang kayanya sampai zaman kita. Ya, Abu Bakar Siddiq wakafkan tanah Masjid Nabawi sampai hari ni wakaf dia. Yang tiada khilaf di kalangan ulama dan ahli sejarah, tanah Masjid Nabawi yang terletak padanya Raudhah itu, tanah wakaf Abu Bakar Siddiq. Yang diberi oleh Sahal dan Suhail. Dan tiada juga khilaf ulama tentang bagaimana Uthman bin Affan yang telah mewakafkan hartanya sehingga keuntungan wakaf dibuat hotel Uthman bin Affan. Tentang pergi Madinah, tulis ni. Pembinaan dah siap dah hotel tu. Saya kalau pergi memang saya jenguk hotel ni. Pergi baru ni siap, komplit telah digunakan, meniaga. Inilah hotel milik siapa? Uthman bin Affan. Ya Allah Ta'ala.
Tetapi bukan nama, bukan letak nama, memang ya. Ini ghullah, keuntungan daripada wakaf. Ada orang cuma letak nama. Okey, nama yang ni nama sekian-sekian. Cuma letak nama. Tapi dia tak ada sumbangan apa. Ini yang Uthman memang dia punya. Menunjukkan bagaimana kan makna sikit itu berkat. Berkat-berkat lah. Tak kira harta kita banyak atau sikit. Namanya berkat. Maka Allah kata, wahai manusia, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan faham dunia ikut hawa nafsu. Fahamlah dunia ikut syariat. Jangan faham dunia ikut nafsu. Kalau saya langgar perintah Allah dapat banyak. Itu faham dunia ikut nafsu. Faham dunia ikut syariat. Saya nak ambil dunia dengan hukum hakam. Dosa pahala. Saya nak ambil dunia tanpa melalaikan akhirat. Faham begitu. Maka kamu tak akan ditipu. Yang faham lain pada itu ditipu. Kata Allah, wahai manusia, jangan kamu ditipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghrannakum billahil gharur. Jangan tertipu dengan sikap salah sangka kamu pada Allah. Baik, perkataan gharur ini ada banyak makna. Yang pertama, jangan kamu ditipu oleh syaitan. Dan setengah mengatakan perkataan gharur, jangan kamu ditipu dengan dunia. Sehingga kamu rasa tak jumpa Allah, kita cuma kat dunia je. Ditipu. Gharur. Ada ulama kata gharur, maknanya buat maksiat, tak apa, Allah ampunkan saya. Tapi dia tak taubat. Dia berbeza dengan orang buat maksiat dan bertaubat. Lalu mengharapkan keampunan. Betul lah tu. Ini dia buat maksiat. Orang kata, kau tak takut ke buat maksiat? Mati tak baik. Tak apa, Allah ampunkan aku. Kau dah taubat belum? Belum. Tapi Allah ampunkan. Ini yang disebut gharur. Wahai manusia, jangan kamu tertipu dengan salah faham kamu ni. Terhadap apa yang kamu sangkakan kepada Allah. Ada kata perkataan gharur. Dengan maksud tak apalah, kita jahat kat dunia. Nanti akhirat kan ada syafaat. Nabi Muhammad beri syafaat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan kita beri syafaat. Saya untuk imam tu biras. Takkan tak bagi. Saya dengan ustaz tu pun ada kena mengentakkan tak bagi. Dia tak buat apa-apa kebaikan. Dia cuma mengharap syafaat. Maka kata Allah, jangan tertipu dengan harapan palsu kamu. Wala yaghrannakum billahil gharur. Jangan kamu terpedaya, dipedayakan oleh pempedaya ini. Daripada kamu kembali pada Allah dengan sebenar. Apa dia? Kalau buat dosa, kena taubat. Itu yang betul. Tapi buat dosa dan mengharapkan taubat, ini tak betul. Orang kalau tak kerja, lalu mengharapkan gaji, tak betul. Tapi kalau dia kerja, dia mengharapkan gaji, betul. Cuma sikit banyak hal lain. Tapi dah kerja, insyaAllah lah dapat dah. Tapi tak kerja. Kau ni man, buat apa ni tunggu? Saya tunggu gaji, Ustaz. Biasa akhir bulan dapat gaji. Kerja tak? Tak kerja. Tapi tengok orang akhir bulan dapat gaji, takkan saya tak dapat? Dia pergi cocok ATM. Takut-takut dapat gaji. Orang lain kerja memang akhir bulan dia tengok ada gaji. Kamu kerja tak? Kerja Ustaz, nganggur tu kan kerja. Tu akhir bulan saya tunggu cocok, tak ada gaji saya. Sebab kamu tak kerja. Perumpamaan itu orang yang dia tak taubat apa-apa, dia harap Allah ampunkan dia. Dia langgar perintah Allah, dia harap Allah ampunkan dia. Allah kan maha baik. Betul. Tapi jangan terpedaya, takut tak dapat. Macam kita, macam manusia terpedaya dengan judi lah. Semua yang berjudi itu dia yakin dia menang. Jangan kata yang berjudi, yang cabutan bertuah. Tuan-tuan pernah masuk cabutan bertuah tak? Tak kira cabutan bertuah bank ke, cabutan bertuah mana-mana mall ke, beli RM50 isi borang. Tanyalah soalan-soalan bodoh. Suka tak berbelanja di sini? Jawab suka. Suka juga akan masuk. Boleh menang lah. Hadiah kereta. Mana? Bila cabutan bertuah? Bila cabutan bertuah? Semua orang fikir macam tu. Siapa pun yang masuk borang cabutan bertuah tu memang dipikir menang. Bohonglah kalau tak fikir. Saya letak saja Ustaz, tak ada cita-cita nak menang. Bohong. Ni mesti ada mimpi ya kalau menang kereta. Tak payah beli kereta. Ni masuk bank bersama ni, masuk Alfa mesti menang. Tak menang-menang dah masuk ni. Dia mesti berangang tu. Itu jiwa manusia. Yang berjudi lagi tengok. Yang berjudi tu beli RM1 nombor ekor. Oh, ni menang RM1,000, RM10,000. Sebab itu orang berjudi ni ketagih. Walaupun yang kalah, yang menang mungkin 10 orang. Yang kalah 10 juta. 10 juta orang. Yang menang 10 orang, tapi mereka terus berangan dengan judi. Tuan-tuan, dengan judi belum tercatat orang kaya dengan judi. Tokai judi kaya dia lah. Orang berjudi tak. Tokai judi pun dia tak berjudi. Dia cuma buat judi. Dia tak berjudi. Macam orang jual dadah lah. Orang jual dadah, dia tak isap dadah. Dia jual dadah. Dia tak isap. Kalau dia isap, dia tak boleh jual dadah. Dia pun berjalan tak betul nak jual dadah macam mana? Nak jual dadah kena sihat. Ya jual dadah 1-2 tiup boleh lah. Yang jenis jual tantang tu, tubuhnya tah.
Bersenang tiap-tiap hari. Diet. Kan ada. Tu dia boleh jual dadah bertantan. Yang judi tak berjudi. Ni yang berangang nak kaya, mereka berjudi. Sebab itu ini ialah satu operasi membodohkan manusia. Islam haramkan. Kerana judi merosakkan akal. Kerana akal kita sepatutnya, kalau kita nak tawakallah bila mana kita bekerja. Bukan tawakal bila kita berjudi. Saya tawakal juga berjudi. Tawakal. Serah pada Allah menang. Alhamdulillah redha. Tak menang pun, saya sabar. Tak, itu salah. Kan itu memperbodohkan akal. Kan itu bukan tawakal sebenar. Tawakal ni bila kita buat kerja yang memang secara akal ni kita akan dapat. Dan itu yang diperintahkan. Tapi kalau orang kata berjudi dia tawakal, dia silap. Kan ini dilarang. Kan ini adalah operasi membodohkan manusia. Menjadikan manusia ketagih kononnya menang. Tapi tak akan menang sampai kiamat. Tak akan. Kalau dia menang, ya permulaan dia kalah. Dia seorang hamba Allah. Ya orang Melayu kita dia berjudi menang lah. Menanglah sikit 100,000 macam tu. Baju dia pun dah smart. Naik pun dah. Zaman dulu orang tak naik. Zaman dulu orang kereta kan payah, teksi banyak naik teksi. Mana-mana teksi. Kira orang kaya lah kau naik teksi dulu. Teksi kaya. Lepas tu tikam lagi. Last kali bankrupt. Dia bila dia menang, dia mula rasa dia akan bertuah lagi. Lama-lama dia tak ada apa-apa. Ia berlaku pada semua manusia. Bukan cerita orang Melayu berjudi, cerita satu dunia berjudi. Yang menang loteri 100 juta. Kita logik ada 100 juta. Tak akan lagi bankrupt. Tak bankrupt. Sebab yang datang dengan judi tak akan kaya. Allah tak jadikan pendapatan dari judi itu untuk jadikan orang kaya. Sebagaimana Allah tak jadikan arak itu jadi obat. Macam mana pun penyakit, tak pernah orang kata arak itu obat. Kalau dicuba kata obat, dia tak akan jadi obat. Tetap arak menyebabkan kematian, menyebabkan kanser, menyebabkan liver, menyebabkan sekian-sekian penyakit yang banyak. Walaupun mereka cuba untuk menutup, kononnya arak ni bagus. Dunia semua menyokong arak. Main bola arak, lomba kereta arak. Mereka cuba untuk memperbodohkan manusia. Islam terang-terang beritahu arak ni haram. Tidak ada kebaikan. Kita takkan jumpa agama yang paling tegas mengharamkan arak selain Islam. Itu cerita pengharaman. Kemudian kembali apa yang Allah sebut. Inna Allah, sesungguhnya Allah di sisinya ilmu sa'ah. Bila berlaku kiamat? Allah je tahu. Ini 5 ilmu yang berkait dengan ghaib. Tak ada orang tahu. Siapa yang mendakwa dia tahu, dia bohong. Lepas tu ramai orang, Allah dah beritahu yang tahu kiamat ni cuma Allah. Dia pun kata kiamat akan berlaku sekian-sekian. Akhirnya mereka pun pakat tinggal itu, tinggal ini. Kenapa? Kiamat dah tak lama berlaku. Yang berlaku di Bandung, Indonesia. Seorang guru yang telah mempengaruhi beribu anak murid dia. Menyatakan kiamat akan berlaku sekian-sekian tahun. Semua kena berkumpul di pesantren, di pondok dia. Atau di tempat dia. Kumpul mereka. Sebab nanti langit berketul-ketul jatuh. Akhirnya bohong. Tak berlaku apa-apa. Di Australia pun sama. Kumpul. Oleh kerana kiamat tak berlaku, pakat minum racun belaka. Mati belaka. Lambat sangat kiamat berlaku, kita kiamatkan diri kita. Di Jepun pun sama. Satu dunia yang mendakwa berlaku kiamat. Tuan-tuan, Allah dah beri ilmu ni mudah pada manusia. Yang tahu tentang kiamat, manusia. Yang tahu tentang kiamat, Allah. Kita cuma boleh beritahu tanda-tanda kiamat. Ya, tapi bukan kiamat. Supaya kita tak diperbodohkan, orang cuba bodohkan kita. Kiamat dah dekat. Mana dekatnya? Tandanya belum ada. Sebab setengah orang menggunakan tanda ataupun kiamat ini untuk memperbodohkan orang dengan cara tertentu. Ya benar, kita kena ingat kiamat. Kiamat itu hakikatnya dekat walaupun nampak zahir macam jauh. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka sentiasa menganggap kiamat itu jauh. Kami mengatakan kiamat itu dekat. Kenapa? Bila mana berlaku kiamat, kita akan rasa Allah sekejapnya dunia. Kan manusia kan macam tu. Mungkin kita tunggu satu tempoh tu macam lama. Tapi bila hari kejadian, rasa sekejap ke tak? Dah. Macam matilah. Dengar mati umur 70 macam lama. Haji tu lama mati. Bulan tu raya kot. Tapi waktu hari kematian, sekejapnya saya hidup. Saya dah nak mati. Manusia akan rasa begitu. Hakikat kiamat pun sama. Tapi ada orang saya katakan menggunakan kiamat untuk takut-takutkan kita dengan cara tak betul. Cara tak betul. Allah dia tahu bila kiamat. Kemudian kata Allah, wa yunazzilu ghaith, dan Allah sahaja yang berkuasa menurunkan hujan. Walaupun hari ini ada teknologi pembenihan awan.
Walaupun hari ini mereka boleh buat mencipta awan sekian-sekian tapi tak pernah berjaya. Kalau berjaya pun pada skala yang kecil tidak mampu menghasilkan apa yang mereka nak. Benar bila berlaku kebakaran hutan, mereka buat pembenihan awan. Sebab satu-satunya yang boleh memadamkan kebakaran hutan ialah hujan. Mereka gunalah belegi air, bertani, tak pakai padang hutan. Beratus juta hektar hutan. Mereka mengharapkan hujan. Kenapa mereka buat pembenihan awan? Di Australia, di Rusia, mereka ada satu teknologi. Mereka buat. Di Amerika, tapi semua tak berjaya. Dia hujan sekejap habis. Ia cuma tindak balas kimia, bukan hujan. Sebab itu kata Allah, Allah lah yang menurunkan hujan. Tuan-tuan lihat bila Allah turunkan hujan sehingga jadi banjir, siapa boleh sekat? Dan kalau Allah menahan langit ini sehingga jadi kemarau, siapa boleh tembusi langit itu? Maka kebergantungan kita pada hujan ialah kebergantungan kita pada Allah yang menurunkannya dan yang menghentikannya. Sebab itulah kita disyariatkan dengan solat istisqa, minta hujan. Dan sebagaimana kita disyariatkan doa supaya berhenti hujan. Ni ada badui datang, ya Rasulullah, ni mati belaka ternakan kami, kebuluran keluarga kami, kurang hasil kami, dek kemarau yang panjang. Lalu Rasulullah di atas mimbar khutbah doa, biar turun hujan. Hari Jumaat. Kemudian Jumaat depan datang lagi, ya Rasulullah, hujan terlebat, banjir semua. Merosakkan semua apa yang kami simpan, apa yang kami ada. Doakan. Lalu Rasul pun doa berhenti hujan. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujan beri manfaat, bukan hujan yang mendatangkan mudarat. Sebab itu orang tua-tua kita, dia punya sifir hujan. Kalau hujan tu berlaku hari Jumaat, dia tak akan berhenti menaikkan Jumaat depan. Kerana mereka ambil sempena hadis ni. Tu orang-orang kita dulu kalau nak tahu banjir tak banjir, dia pun tengok, oh hujan hari Jumaat. Ni tak berhenti hujan ni sampai Jumaat depan. Kerana kebiasaan. Tapi itu bukanlah satu kaedah, bukan. Cerita daripada hadis ni lah. Orang kita ni, dia dengar satu hadis, dia jadikan itu sebagai sumber. Dari sudut kebiasaan. Ya, hadis itu untuk terangkan hukum. Doa, minta hujan. Doa, hujan beri manfaat. Tapi bukanlah tunjuk bahawa kalau hujan hari Jumaat, semestinya berpanjangan sampai hari Jumaat. Walau mungkin berlaku, itu kehendak Allah lah. Tapi itu bukan kaedah yang Nabi sebut. Tapi orang kita pegang. Salah tak? Tak salah. Cuma di dasar pengalaman. Kita kan ada pengalaman kita. Kalau angin bertiup macam ni angin buat hujan ni, kita ada pengalaman. Tengok ni, yang ni bahaya ni. Kadang-kadang kita tanya tokebok, nak ke pulau boleh? Tak boleh. Kenapa? Ni musim angin, ombak besar. Kita rasa macam biasa je. Saya duduk tengok ombak dengan pulau tu, tak ada apa. Tapi tokebok je tak boleh. Ini akan berlaku ombak besar. Pengalaman dia. Sebab itu di pantai timur, hotel-hotel ataupun pulau-pulau masuk bulan 20 hari bulan 11 mereka tutup. Tutup. Kau lama. Padahal kita pergi tak ada pun. Okey. Tak. Ini berdasarkan ilmu mereka. Ombak tu mungkin besar. Dan kalau datang ibu mungkin mendadak. Kerana sifat monsun. Barat daya yang mungkin datang. Itu kaedah dia, pengalaman. Kemudian kata Allah, wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang berada dalam rahim. Laki ke, perempuan ke, kembar ke, jadi ke, tak jadi ke. Bagaimana dia hidup sampai berapa hari. Rezeki dia mana-mana. Itu semua urusan Allah. Ada orang kata, Ustaz, kita pun tahu, kita dah scan, Ustaz, perempuan. Apakah bertentangan ayat ini? Tak. Kerana Allah mengetahui hakikat daripada awal kejadian. Manusia di scan ni bila dah ada tanda. Dia scan, nampak macam lelaki, mungkin keluar perempuan. Sebab tak jelas alat scan. Alat scan kan makhluk juga, kelabu-kelabu. Oh tak boleh, kita punya hospital kelabu si scan. Pergi hospital lain. Kita duk tengok macam lelaki. Pergi scan lain, tak, ni macam perempuan. Pergi scan lain, rupanya kembar. Tentang ini semua ilmu Allah. Benih yang ada, kita tak tahu, jadi tak jadi. Maka ini di bawah ilmu Allah. Dan hidup tak hidup pun kita tak tahu. Penyakit apa dia ada pun kita tak tahu. Kemudian kata Allah, wa ma tadri, dan tak ada orang yang tahu. Nafsun, tiada diri yang mengetahui. Maza taksibu ghadan, apa yang akan berlaku esok hari, baik atau buruk. Untung ke rugi, tak ada orang tahu. Sihat ke sakit. Esok apa berlaku? Tak tahu ni esok. Esok hari Jumaat apa benda berlaku? Kita tak tahu. Saya tak tahu apa berlaku, tuan-tuan juga tak tahu. Apakah esok kita berpagi-pagi keadaan sihat? Atau keadaan kita masih ada lagi? Atau mungkin tak ada. Tak ada seorang pun tahu apa berlaku esok. Esok kita berniaga untung ke rugi, kita pun tak tahu. Walaupun kita merancang dengan ilmu kita. Sebab itu Allah menggunakan perkataan dirayah. Allah tak sebut.
wa ma ta'lamu nafsum maza taksibu ghadan. Tak. Allah tak menggunakan perkataan tidak ada manusia yang tahu dengan perkataan ilmun. Kerana ilmu sifatnya suatu benda yang tetap. Tapi Allah sebut perkataan dirayah. Dirayah ni ialah ilmu berdasarkan helah dan ikhtiar. Helah sini, rancang sini. Gini kot. Kita rancang. Tapi kita tak tahu jadi tak jadi. Memanglah kita merancang esok. Ada rancang esok. Dah Ustaz rancang balik kampung. Rancang Ustaz esok nak pergi jumpa orang tu. Itu rancang. Dah buat semua perancangan. Dah telefon pun dah. Tiket pun dah beli Ustaz. Semua dah. Tapi apa yang berlaku kita tak tahu. Delay flight. Ada masyarakat ni. Tak ada orang tahu esok. Sebab itu bila kita berjanji sesuatu esok, sebutlah insya-Allah. Kalau tak nak sebut insya-Allah, sebutlah biiznillah. Dengan izin Allah. Jangan kata tak, memang kita dah rancang, memang jadinya esok. Jangan bercakap macam tu. Kerana hakikatnya tak ada orang tahu esok berlaku apa. Dan last kali yang kelima. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang pun tahu di bumi mana dia mati. Bukan sekadar dia tak tahu bila dia mati. Allah sebut benda yang lebih ablag, lebih kuat pada tu. Dia tak tahu kat mana pun dia mati. Contoh bila dia sebut kita tak tahu bila kita mati, mungkin maksudnya kita mungkin mati kat pasir gudang juga. Tapi bila Allah sebut kita tak tahu tempat mana, maka ia bukan sekadar kita tak tahu bila, tempat pun tak tahu. Tuan-tuan asal Johor. Apakah tuan-tuan yakin mati kat Johor? Ni sahabat saya, Ustaz Abdul Rahman, dia yakin mati di Madinah. Sahabat sama-sama kita kuliah. Mengajar di Husna. Ustaz Abdul Rahman. Akhirnya dia mati kat mana? Berita 2-3 hari lepas mati kat mak dia. Dia orang BBU. Lalu kuliah dengan saya kat Surah Husna. Dia pun tak tahu dia mati di situ. Tapi Allah tetapkan dia mati di Madinah. Dan dikemumikan di Madinah. Itu cerita dia dan cerita kita juga begitu. Allah Ta'ala tak kata tak ada seorang pun tahu bila dia mati. Tapi Allah sebut tak ada seorang pun tahu tempat mana dia mati. Untuk menyebut lebih besar makna kejahilan kita tentang pengetahuan mati. Bukan sekadar kita tak tahu bila, bahkan di mana. Saya tak tahu bila. Dan saya tak tahu di mana. Memanglah asal kita orang sini, orang sana, orang sino. Tapi ada orang mungkin mati di tempat yang dia tak pernah bayang dia akan pergi. Ada seorang sahabat kuliah saya sama. Dia tak pernah fikir nak pergi Lebanon. Hari tu nak pergi Lebanon, nak ziarah anak, mati di Lebanon. Ada sahabat saya hari tu dia nak ke China cari produk-produk sikit. Dia mati di sini. Dia tak sangka. Dia masih sihat, dia muda pada saya. Cara umur lah. Tapi itulah hakikat. Hakikat. Allah bila nak matikan kita satu tempat, Allah jadikan kita ada berhajat ke tempat tu. Elok-elok dia duduk. Saya biasa tak pernah keluar pasal gudang. Ni rasa nak pergi je. Nak pergi mana ni? Rasa nak pergi tempat tu lah. Bali. Oh, barangkali itu tempat kubur kamu kot. Tak jadi Ustaz, cancel. Ya, realiti begitu. Dalam Syair Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i tiba-tiba berubah cita rasa. Dia cenderung nak pergi ke Mesir. Lalu apa dia kata dalam syairnya? Dia kata dalam syairnya. Dulu dia duduk asal orang Filistin. Gaza. Di Gaza ada Masjid Imam Syafi'i. Semua dana dia orang Malaysia yang biayai. Ni duit orang Malaysia belaka. Masjid Imam Syafi'i di Gaza. Kita tahu Imam Syafi'i lahir di Gaza. Kemudian bila ayahnya meninggal, ayahnya seorang tentera, maka dibawa ke Mekah oleh ibunya. Kerana ibunya ada saudara mara kat Mekah. Maka beliau mengaji di Mekah. Kemudian berpindah ke Madinah. Kemudian beliau pergi ke Iraq untuk belajar. Kemudian pergi ke Yaman. Kemudian berlaku fitnah. Bila berlaku fitnah, maka Imam Syafi'i mengambil keputusan untuk berhijrah ke Mesir. Apa kata dia? Fawallahi la adri alil fawzi wal ghina usaku ilaiha am usaku ilal qabri. Demi Allah aku tak tahu. Kenapa aku cenderung ke sana? Apakah ia menandakan di situ aku berjaya dan kekayaanku atau di sanalah kuburku? Sebab kita tuan-tuan bila kita cenderung untuk berhijrah satu tempat, dia ada dua makna. Wa imma kita akan berjaya di situ, wa imma kubur kita kat situ. Dua je. Tuan-tuan elok-elok duduk sini tiba rasa nak berhijrah Ustaz. Wa imma awak berhijrah untuk awak kaya. Atau mungkin awak berhijrah untuk ditanam di situ. Sebab itu disebut bila Allah nak jadikan seorang itu mati di satu tempat, Allah jadikan baginya ada hajat ke sana.
Tiba-tiba berajak. Macam mana tiba-tiba berajak? Rupanya itu tempat dia mati. Kemudian kata Allah Ta'ala, Inna Allah alimun khabir. Oh, semua benda-benda itu hanya Allah yang mengetahui. Dan Allah Ta'ala khabir, mengetahui secara halus. Alim, yakni mengetahui secara sesuatu dengan tanda-tandanya. Tuan-tuan tengok, gelap, nak hujan dah tu, tandanya. Khabir, mengetahui sesuatu tanpa tanda-tandanya. Kita kan tengok orang tu sakit ni, tanda nak mati. Ada orang tak? Saya tak boleh tengok tanda, memang dia nak mati lah tu. Kita kan, mana-mana cerdik pandai, bila dia teka ramah sesuatu berdasarkan tanda. Penganalisa sesuatu. Siapa pun bila dia analisa, dia mesti base pada tanda. Wa imma pengalaman lepas ke, wa imma dia melihat riak-riak perubahan tertentu, dia pun buat analisis. Tapi Allah mengetahuinya tanpa tanda. Kerana tanda tu Allah cipta. Sebab tu ada orang, kita tahu dia ni ada tanda-tanda nak kena penyakit. Sebab biasanya orang macam ni, tandanya dia penyakit. Kalau dia ni suka tidur dalam kuliah, tu tanda nak mati semua tu. Suka tidur lembek, nampak tak tenaga. Tanda. Kita ni biasa dah, ramai dah. Saya memang dah biasa tengok jenis kuat-kuat tidur, tak lama mati lah tu. Tapi ada orang tak ada tanda tu. Segar-segar, elok-elok, mati. Kata ini ilmu. Ilmu kita perlu pada tanda, barangkali tak betul tanda tu. Barangkali yang cakap tu mati. Dia duduk sebut tanda orang, dia pula mati. Supaya kita tahu itu milik Allah, istighfar. Pengetahuan mutlak itu milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Maka dengan itu Allah menutup ataupun berakhir penafsiran surah Luqman. Bila Allah, kalau kita tengok di awal, menyebut dalil-dalil tentang keesaan Allah, kewujudan Allah, kekuasaan Allah, sehingga berakhir dengan perintah Allah supaya bertakwa kepadanya, dan juga Allah menyebut tentang semua ini dalam pengetahuan Allah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.